Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Omar Fazilah bin Muhammad, nombor metrik 258818. Pada kali ini, kumpulan kami akan membentangkan satu tugasan kumpulan yang mana kita akan mengenal pasti satu kelompok budaya dan meneroka dimensi nilai budaya oleh hosped yang terdapat dalam kelompok berkenaan. Kita juga akan menerangkan bagaimana dimensi berkenaan mempengaruhi cara masyarakat dalam budaya berkenaan berkomunikasi di antara satu sama lain. Negara yang dimaksudkan iaitu negara Korea Selatan. Tentu ada perempuan seperti mana yang kita maklum. Korea Selatan merupakan sebuah negara yang cukup terkenal dengan budaya yang popular yang merangkumi teknologi, muzik, fashion, drama TV dan sebagainya lah. Dan dia telah mendapat pengiktirafan dunia lah. Kita juga mengenali Korea sebagai gelombang Korea ataupun dalam istilah Korea itu Hallyu ataupun dirujuk sebagai K-Wave. Jadi dalam konteks ekonomi Korea Selatan juga merupakan rakan perdagangan terbesar di Malaysia yang ke-6 Manakala di peringkat dunia, menurut Bank Dunia, Korea Selatan mempunyai ekonomi pasaran yang ke-15 terbesar di dunia. Dan beliau negara Korea juga pengeksport ke-6 terbesar dunia pada tahun 2010. Manakala pada awal 1960-an hingga tahun 1990-an, kedudukan ekonomi Korea berada di kedudukan 10 teratas dunia. Jadi menurut Syaharuddin, duta Malaysia di Korea Selatan, dia mengatakan bahawa Korea Selatan merupakan rakan dagangan yang terpenting bukan saja di peringkat dua hala, tetapi ia termasuk menjadi rakan kongsi dialog ASEAN. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membentangkan lagi dengan tajuk-tajuk yang berikutnya oleh sahabat-sahabat saya. Sekian, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aidin Nur Hakim bin Muhammad Sadri, nombor metrik 259703. Saya akan menyambung slide seterusnya, iaitu nilai kolektivisme dalam dimensi budaya Hosmid. Baik, dalam dimensi kolektivisme, Hosmid melihat hubungan antara satu individu dengan individu yang lain. Dalam masyarakat individualistik, hubungan antara individu sangat longgar dan kepentingan diri sangat diutamakan berbanding dalam masyarakat kolektivis. Baik, tujuan penulisan ini adalah untuk mengkaji hubungan antara cita-cita kolektivisme dan individualistik. Hosmid mentakrifkan nilai sebagai kecenderungan untuk memilih atau bersetuju dengan satu situasi berbanding situasi yang lain. Individualistik Hosmid 1980, modern Ingles dan Smith 1974 mementingkan diri sendiri, adil, autonomi, jujur, oportunistik, tidak takut kegagalan dan terdesak untuk berjaya adalah beberapa nilai yang dikaitkan dengan negara baju. Baik, dimensi perhindaran ketidakpastian iaitu jarak kuasa. Dimensi ini berkaitan dengan kenyataan bahawa semua individu dalam masyarakat tidak sama. Ia menyatakan sikap budaya terhadap ketidaksamaan ini di antara kita. Kuasa jarak definisikan sebagai sejauh mana anggota institusi dan organisasi kurang berkuasa di dalam sebuah negara mengharapkan dan menerima bahawa kuasa diagihkan tidak sama rata. Manakala maskulinisme iaitu skor tinggi maskulin pada dimensi ini menunjukkan bahawa masyarakat akan dinilai oleh persaingan, pencapaian dan kejayaan dengan kejayaan ditukar oleh pemenang terbaik di pelbagai sistem nilai yang bermula di sekolah dan berterusan. Dan skor rendah feminin pada dimensi ini bermaksud bahawa nilai-nilai dominan dalam masyarakat menjaga orang dan kualiti hidup. Baik, manakala individualisme ialah asas ditandingi oleh dimensi ini adalah tahap saling bergantung yang dikekalkan oleh masyarakat di antara anggotanya. Ini berkaitan dengan apakah cita diri seorang dinifikan sebagai istilah saya ataupun kami. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul bin Hassan, nombor metrik 258664. Bagi meneruskan perbincangan tajuk kumpulan saya, di sini saya akan meneruskan perbincangan berkait dengan kepimpinan Han Korea Selatan. Bagi konsep kepimpinan Han Korea Selatan ini, ia adalah berpandukan kepada penghormatan dan juga kesetiaan yang tertinggi dalam sistem sosial budaya Korea Selatan.
Ini juga diterjemahkan dari peringkat akad umbi daripada sistem kekeluargaan sehinggalah kepada peringkat tertinggi kepimpinan negara. Ia adalah satu sistem yang bersandarkan kepada hierarki setiap pemimpin di kalangan masyarakat. Tidak hairanlah bumi Korea Selatan juga disebut sebagai bumi orang baik-baik. Di sini juga kita dapat lihat dari segi pembudayaan yang telah diterapkan oleh Korea Selatan. Ini sangatlah baik dan juga amatlah menyantuni di antara satu sama lain. Bagi pentadbirannya, ia lebih dilihat selektif dan juga berorientasikan matlamat. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahrul Azri bin Mustafa. Nombor metrik saya 259887. Saya akan membentangkan mengenai kesimpulan bagi bentangan kumpulan saya. Kesimpulannya, sekali lagi bagi rakyat Korea Selatan, nilai budaya telah mengambil peranan sebagai panduan dalam falsafah hidup. Nilai-nilai dimensi budaya Korea Selatan hanya terdiri daripada nilai-nilai positif murni yang telah menjadi asas kepada sikap dan tingkah laku masyarakat di negara tersebut. Ia merupakan cita-cita murni budaya tempatan yang telah lama diiktiraf sebagai komponen penting dalam memulihkan kepimpinan dialog antara budaya dan sesebuah komuniti. Kejayaan dalam setiap organisasi, sama ada keluarga, komuniti, syarikat dan kerajaan, bergantung kepada kepimpinan dan komunikasi yang berkesan. Oleh itu, setiap pemimpin negara atau negeri dikehendaki mempunyai identiti dan kualiti masing-masing yang mewakili budaya asal mereka, yang mungkin mereka lakukan dengan mencungkil dan melaksanakan cita-cita murni budaya mereka sendiri. Ia adalah mungkin untuk mencapai kejayaan dengan terus mengamalkan dan meningkatkan nilai budaya tempatan. Begitu juga dengan ini, identiti dan corak budaya di mana-mana negara atau bangsa akan sentiasa ada dan tidak berubah. Sekian daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.